Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Dr. T, merupakan pakar gastro daripada Sunway Velocity. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai paru-paru berair. Apa kata pakar gastro? Apa kata pakar perut dan usus ya? Okay. Selamat pagi, selamat tengah hari Dr. T, apa khabar? Selamat tengah hari, salam sejahtera kepada semua penonton-penonton Facebook. Saya Dr. T, pakar gastro from Sunway Medical Center Velocity. So, hari ini nak berbincang dengan itu topik paru-paru berair dari bahagian itu punya penyakit gastro. Saya nak bincangkan sikit berkaitan dengan itu punya penyakit itu punya paru-paru berair yang dari bahagian gastro. Sebenarnya paru-paru berair biasa adalah satu belah. Kebanyakan adalah kanan. Ia juga adalah dua belah paru-paru berair. Pesakit sirosis hati, misalnya hepatic hydrothorax, merupakan sebab yang utama boleh menyebabkan paru-paru berair. So, anatomic hemidiaphragm kanan, dia ada lubang defect. Air yang di dalam perut naik ke atas boleh menyebabkan paru-paru berair. So, dan paru-paru berair punca dia yang disebabkan oleh penyakit gastro. Saya nak bincangkan berkaitan dengan hati dulu. So bagi semua penonton ada satu konsep baru boleh bincang penyakit dia. Hati adalah organ dalaman terbesar manusia yang menjalankan beberapa fungsi kritikal tubuh termasuk pengeluaran protein, perpumpuan darah, penapisan darah daripada bahan toksik, proses metabolisme kolesterol dan zat besi, serta pengeluaran empedu. Tapi apabila penyakit misalnya hepatitis B, hepatitis C atau alcoholic hepatitis atau hati berlemak boleh menyebabkan kerosakan pada organ ini. Nama sebagai cirrhosis hati. Dan fibrosis ini berlaku sebagai tindak balas terhadap kerosakan pada hati. Dan setiap kali berlaku kecederaan pada hati, sel hati baharu akan dihasilkan oleh badan untuk menggantikan sel yang rosak. Proses pemulihan hati oleh sel baharu itu menghasilkan pengumpulan sel namanya adalah nodul dan parut scar pada hati. Semakin banyak parut scar tisu terbentuk pada hati boleh menyebabkan struktur hati terganggu sehingga dia mencecaskan fungsi dia. Cirrhosis adalah tahap terakhir fibrosis dan ini adalah kerosakan hati yang teruk hingga boleh menyebabkan kematian sel hati. So saya nak bincangkan berkaitan dengan saluran darah dalam hati. Hepatic artery adalah bekalan darah yang dari jantung. Dan hepatic vein adalah darah yang keluar dari hati. Portal vein adalah bekalan darah yang dari usus kecil. Jika hati fibrosis berlaku, akan mengakibatkan portal hypertension. Darah yang dari usus kecil mengalami rintangan yang besar, dia tidak dapat balik ke hati. Seterusnya, boleh mengakibatkan komplikasi, misalnya ascites, paru-paru berair, esophagus, varices, mata kuning, badan kuning. Mengenai paru-paru berair, air paru-paru adalah berkaitan dengan ascites. Air yang dari perut dia naik sampai ke bahagian paru-paru. Ini adalah konsep yang berkaitan dengan itu punya penyakit gastro yang boleh menyebabkan paru-paru berair. Kalau paru-paru berair daripada sudut pandang gastro ni adalah kerana masalah liver cirrhosis ataupun hati bermasalah ya Dr. T ya? Sebenarnya itu punya paru-paru berair yang berkaitan dengan penyakit gastro selain daripada cirrhosis hati, dia juga berkaitan misalnya acute liver failure atau itu punya hepatocellular carcinoma, pancreatitis atau kanser yang berkaitan dengan perut. Yes. I see. Tapi nak cari sebab dia ada banyak. Ada banyak sebab, ada banyak punca.
Kita ada Reka Francis kat sini. Good afternoon Reka dan hi Nurul Najwa. Terima kasih kerana sama-sama kita. Kita ada 27 viewers dan 10 likers ya. Jadi mungkin kalau para netizen ada soalan boleh sharekan di ruangan komen untuk kita bincangkan dengan Dr. T. Jadi Dr. T, tadi punca-punca utama tadi Dr. T dah terangkan ya, mungkin acute liver failure ataupun masalah kanser hati ya. Jadi dalam simptom pun Dr. T dah share juga, mungkin mata jadi kuning ya, perut jadi bengkak ya. Mungkin kalau kita nak confirm masalah hati itu sendiri, apa ujian-ujian yang boleh kita buat untuk nak confirm masalah hati yang menyebabkan paru-paru berair tu? Okey, ini soalan yang baik. Ujian yang perlu dilakukan untuk mengenal pasti punca paru-paru berair yang disebabkan oleh penyakit kolesterol termasuk ujian dalam liver function test, PT, APTD, INR, amylase, cancer marker, terutama ultrasound dan CT. Okey, jika paru-paru berair, biasa doktor akan menjadangkan buat thoracostosis. Ini memasuk paru-paru berair, ambil bahagian air itu untuk buat penyiasatan. Misalnya, check itu punya light criteria. So, nak check itu punya air yang di dalam paru-paru, yang check air yang di dalam paru-paru, dia adalah transudate atau ensudate. Dan jika pesakit, dia ada ascites. Dan air yang di dalam perut, boleh ambil itu punya air yang di dalam perut, check itu punya SAAG. Misalnya SAAG memasuk serum itu albumin, tolak itu ascites albumin, jika melebihi 1.1 memasuk pesakit ada portal hypertension. Ini jika ada portal hypertension memasuk dia kemungkinan cirrhosis adalah lebih tinggi. Yes. Tapi jika di bawah 1.1 memasuk mungkin berkaitan dengan infection, TB atau hepatitis. Sebenarnya ujian darat atau itu punya air yang di dalam paru-paru dan air yang di dalam itu punya perut boleh buat sebagai penyiasatan untuk cari sebab dia. I see. Yes. Jadi maksudnya banyak ujian yang kita boleh buat Dr. T ya, untuk nak pastikan sama ada fungsi hati itu normal ataupun tidak ya. Kita boleh buat ujian darah, kita boleh buat imaging dari segi scan ya. Dan kita perlu juga mengambil sampel air daripada paru-paru itu sendiri ya, dan hantar ke makmal untuk kita kaji ya, sama ada itu adalah transudate ataupun exudate ya. Mungkin transudate itu bermaksud proteinnya adalah rendah ya, exudate itu bermaksud proteinnya adalah tinggi Dr. T ya. Yes, betul. So mungkin Dr. T boleh share. So sekarang kita dah tahu kan apakah penyakit-penyakitnya, kita pun dah confirm dah penyakit-penyakit itu. Mungkin Dr. T boleh share apa pula rawatan ya ataupun ubat-ubatan yang boleh kita berikan untuk rawat penyakit hati ni tadi. Okey, sebenarnya rawatan untuk penyakit paru-paru berair yang disebabkan oleh penyakit gastro, saya menjadangkan elak makanan yang tinggi kandungan garam sepertinya ikan masin, telur masin, makanan diawet dengan garam, kicap, makanan yang tinggi kandungan garam boleh menyebabkan perkumpulan air di dalam badan. So, kurangkan kicap, kurangkan kegerapan, makan di luar, harga makanan segera dan terproses seperti burger, sashi dan juga nugget. Pilih makanan yang segar setiap hari sepertinya sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ayam atau susu dan ikan. Pengambilan garam yang dicadangkan adalah di bawah 2 gram setiap hari dan atau setengah sudu kecil dalam setiap hari. Ubat diuretic agent sepertinya furosemide atau itu punya spironolactone merupakan itu punya ubat yang sesuai untuk keluarkan atau menambahkan itu air kencing pesakit. So air itu punya dapat keluar dan dapat dikurangkan dengan ubat tersebut. Dan jika pesakit tidak itu punya bertindak balas selepas pakai ubat, boleh buang air yang di dalam bahagian perut. Ini nama sebagai parasitosis. So, first line therapy adalah kurangkan mengambilan garam, ambil ubat diuretic agent, buang air yang di bahagian perut. Ini memasuk parasitosis. Jika first line not responded, dia tak ada itu punya tak respon, so boleh pakai second line. Second line memang lebih susah sikit, boleh menjadangkan buat TIPS, Transsular Intrahepatic Portal Systemic Shunt. Ini memasuk itu interventional radiologist, dia akan buat satu shunt di antara portal vein dan hepatic vein. Third line adalah transplantasi hati. Ini memasuk liver transplantation. Yes.
Ini merupakan rawatan yang berkaitan dengan itu punya penyakit gastro yang boleh menyebabkan paru-paru berair. Oh, okay. Ada good afternoon Chin Ki ya, Hanis Daf, terima kasih kerana sama-sama kita ya. Okay. Okey, jadi setelah kita bincang tentang simptom, ya, ujian, ya, rawatan untuk penyakit hati tadi, mungkin Dr. T boleh share apakah komplikasi ataupun masalah yang boleh berlaku ya jika penyakit hati ini tidak dirawat dengan baik? Penyakit hati ini jika tidak dirawat, sebenarnya penyakit sirosis hati merupakan penyakit yang kronik. So walaupun pesakit dapat ubat atau dirawati, tapi mungkin komplikasi ini juga dia akan berlaku. Komplikasi dia termasuk hepatic encephalopathy, misalnya pesakit dia keliru, confused, dan hepatorenal syndrome, ascites, lagi itu punya esophagus varices, dan thrombocytopenia, bibin dia low, dan juga ada pesakit ada masalah coagulopathy. Misalnya itu punya cortic factor dia low, pesakit lebih senang ada masalah itu punya coding itu punya masalah factor. So ini memasuk pesakit lebih senang berdarah. Platelet dia low dan dia punya PT, APTT prolong. Yes. I see. Jadi maksudnya ada banyak masalah yang boleh berlaku jika rawatan ini tidak dibuat dengan segera ya Dr. T ya. Yes, mungkin betul. Dr. T cerita mengenai esophageal varices. Kebanyakan pesakit dengan esophageal varices ni dari segi masalah ni mereka akan masalah muntah darah ya. Yes. Esophageal varices sebenarnya dia berkaitan dengan portal hypertension. Kerana itu punya darah yang sepatutnya balik ke itu hati, tapi dia kerana hati dia sudah keras. So, darah ini tidak dapat balik ke itu punya liver. That's why dia semua berkumpul berada di bahagian itu punya esophagus, saluran darah esophagus. Keadaan ini boleh menyebabkan esophagus itu punya varices. So, rawatan esophageal varices adalah biasa doktor akan pakai beta blocker, propranolol untuk turunkan heart rate itu pesakit. Tapi jika pesakit itu punya esophageal varices dia semakin teruk atau esophageal varices dia semakin itu punya severity dia sampai F2, F3, biasa pakar gastro akan buat itu punya scope untuk ikatkan itu esophageal varices. Esophageal varices sebenarnya dia adalah saluran darah yang di dalam itu punya saluran makanan. Dia sudah bengkak yang diakibatkan oleh portal hypertension. Ya. Dr. T, kita ada soalan daripada Chin Ki. Dia kata, Dr. T, what is the best time to start antiviral therapy for hepatitis B carrier? Okay, this is a good question. Hepatitis B carrier normally is like this. If the patient dia punya virus more than 2,000, then AST, ALT more than 2 times of the upper limit, okay? Then patient also presented with jaundice. It's strongly advisable that to take the antiviral agent. So AST, ALT more than 2 times of the upper limit, and then the hepatitis B virus more than 2,000 IU. This is a guideline suggests the patient need to start the, for example, antiviral agent at the caveat as soon as possible, because it means that patient already got hepatitis. Yeah. Got some input from Dr. Melvin Kok. Dr. T, you look sangat handsome. Congrats, Dr. T, for this. Yeah, how are you, Melvin? Right. Okay, so I think we can proceed with our next. Kita boleh teruskan ya. Mungkin dari segi jenis-jenis paru-paru berair tu, mungkin Dr. T boleh share sikit apakah jenis-jenis paru-paru berair yang disebabkan oleh penyakit daripada gastro ni, Dr. T? Okay, sebenarnya ada beberapa jenis penyakit yang boleh menyebabkan itu punya air yang di dalam perut naik sampai ke itu punya paru-paru. Sebagai contoh, cirrhosis merupakan sebab yang utama, lagi kanser hati HCC, lagi acute liver failure, dan pancreatitis, liver abscess, lagi kanser, misalnya esophageal cancer, sama boleh menyebabkan air itu punya paru-paru. So, tapi setiap penyakit dia ada sebab yang itu mekanisme dia tersama. So, dan itu depend on the diseases.
setiap itu penyakit dia ada itu punya sebab yang tak sama. So kebanyakan itu punya air yang dari perut boleh menyebabkan paru-paru berair adalah cirrhosis lah. Cirrhosis, yes. Ada soalan daripada Subanava ni, dia kata, good afternoon, Yeah. what about patients who has 2 cans beer every day with diabetes, hypertension, hyperlipidemia with minimal duration, AST, ALT, can his LFT become normal if patient stops alcohol? Okay, this is a good question. Based on this, I think the patient maybe have this alcoholic hepatitis. It's strongly advisable that then stop the alcohol drinking, then follow up with the doctor, check the liver ultrasound, and also check the liver function test. Because for this hepatitis, it could be related to like drugs, like other reason. So it doesn't mean only related to the alcohol. Yes. I see. Yes. So the liver function can normalize, is it, after patient stop drinking alcohol? Actually, it's like this. Most of the patients with this alcoholic problem also relevant to, for example, fatty liver. So I would suggest that get an ultrasound done. Then, if the patient is very oily, definitely have to do some lifestyle modification, reduce the oily food, then stop the alcoholic drinking. Yes. Then, if the patient still the same, have this hepatitis problem, KIV to send for the hepatitis B and hepatitis C. Yes, hepatitis is just a consequence. So still need to check for the patient, do some workup to check the hepatitis reason. Yeah. I see. So you still need to check, kena perlu check juga untuk hepatitis B, Yes. C ya, walaupun memang ada minum alkohol Dr. T ya. Yeah. Yes. Okey. Ada juga soalan mengatakan boleh ke pesakit yang ada hepatic hydrothorax ni, maksudnya ada liver cirrhosis, lepas tu ada air di paru-paru, bolehkah mereka ini sembuh Dr. T? Okay, normally it's like this. Penyakit cirrhosis normally is chronic. Then penyakit itu cirrhosis hati normally is just only control. It won't back to normal. So normally is this air yang di dalam paru-paru, yang penting adalah kurangkan air yang di dalam itu punya perut. Kerana air di dalam perut dia naik sampai ke bahagian paru-paru. So normally suggest that take the diuretic agent, then reduce the intake of the soil, kurangkan garam, dan makan ubat itu punya diuretik. So yang penting adalah jumpa doktor dan buat penyiasatan yang berkaitan. For example, jika ada cirrhosis yang berkaitan dengan hepatitis B atau hepatitis C, so doktor mungkin akan start ubat antiviral agent. Yang penting adalah cirrhosis dia adalah satu itu punya so-called is a outcome, tapi nak jadikan ideologi dia, sebab dia. Ya. Ada soalan dari Dr. Melvin Kok. Dr. T, one day how many hours of sun exposure in order to stay healthy? Maybe not really related, but if you have something Not related. This one not related. Okay, Yeah. right. Okay. So mungkin Dr. T boleh share kalau Dr. T ada pengalaman dia merawat pesakit yang ada masalah paru-paru berair disebabkan masalah hati. Kebiasaannya ketika saya bertugas di hospital sebelum ini ya, memang pesakit yang di-refer kepada doktor paru-paru itu pihak kami ya, pesakit yang ada masalah air. Kebanyakan air mereka suka berkumpul di belah kanan ya Dr. T ya. Kebanyakan kita tengok kalau ada masalah hati ni, air mereka suka berkumpul di paru-paru belah kanan ya. Dan kebiasaannya kita akan berbincang dengan doktor hati untuk merawat apakah punca paru-paru berair tersebut, dan mungkin dari segi pakar paru-paru kita boleh cuba untuk bantu masukkan tiup di paru-paru belah kanan tersebut, keluarkan air supaya pesakit boleh bernafas dengan lebih baik ya, kerana kalau ada air di paru-paru pesakit akan lebih susah untuk bernafas ya, pernafasan mereka lebih laju ya. Jadi mungkin Dr. T boleh share selain setelah kita keluarkan air daripada paru-paru tu, mungkin dari segi fungsi hati tu apa rawatan yang Dr. T selalu berikan untuk pesakit-pesakit sebelum ini? Kebiasaannya ramai pesakit yang ada paru-paru berair ni masalah hati yang macam mana yang mereka ada sebenarnya? Sebenarnya adalah kebanyakan pesakit dia paru-paru ada air adalah diakibatkan oleh ascites. So paling utama adalah kurangkan air yang di dalam perut. So normally dulu yang ikut pengalaman saya, jika pesakit ada ascites,
lebih kurang setiap 2 minggu, 3 minggu saya akan buat tapping. Dan selain daripada tapping, memang saya mencatatkan pesakit air setiap hari maksimum lebih kurang 1 liter dan pakai ubat diuretic agent. So, air ini, mengapa dia dari perut dia naik sampai ke bahagian paru-paru adalah berkaitan dengan hemidiaphragm. Hemidiaphragm kanan, dia sebenarnya ada defect. So, air di dalam perut, dia boleh naik sampai ke bahagian paru-paru kanan. So, kebanyakan itu punya cirrhosis patient, ada itu punya air di dalam paru-paru adalah di kanan. Yes. I see. Jadi maksudnya perlu kita kurangkan air, lepas tu kurangkan ambilan garam ya. Dan kita perlu merawat penyakit yang ada disebabkan fungsi hati, masalah tu ya Dr. T ya. Yes. Jadi, tapi kebanyakan cirrhosis patient memang outcome terbaik dan jika ada air dia sudah banyak di dalam perut dan some of them is prognosis dia terbaik dan kebanyakan lebih kurang beberapa tahun dan selepas itu meninggal. So, dan cirrhosis itu patient tak senang dapat itu punya liver transplantation. Dan jika nak buat tips, bukan banyak tempat boleh buat lah. Dan selepas buat tips, patient mungkin develop itu punya hepatic encephalopathy. So, most of the cirrhosis patient outcome memang terbaik. Yeah. Jadi maksudnya setelah paru-paru air masuk dalam paru-paru, kita dapati puncanya adalah masalah hati. Kebiasaannya pesakit tersebut mempunyai keadaan yang agak serius, maksudnya memang sukar untuk sembuh ataupun sukar untuk dirawat pada saat itu ya Dr. T ya. Memang kemungkinannya saat akhir, maksudnya tahap peringkat hati yang akhir. Yes. Ada soalan daripada Chinky, Dr. T, what drug should be avoided in patient with cirrhosis? Okay, normally it's like this. For cirrhosis patient, I suggest avoid hepatotoxicity agent. Misalnya painkiller atau Chinese herb atau itu ubat yang boleh menyebabkan itu punya fungsi hati terganggu. So, ubat yang boleh menyebabkan itu punya liver function derange. For example, Chinese memang ada pakai itu punya herb ke, Chinese medicine ke. So all these drugs need to be avoided. Yes. Painkiller of course not advisable. Yes. Of course, in our market memang ada banyak ubat. So if you are not sure, please consult doctor first. Yeah. I see. So maksudnya cuba elakkan ubat-ubat tradisional ya, mungkin herba-herba, jamu-jamu sebab kita tak tahu apa komponen dalam tu yang boleh menyebabkan masalah hati ya Dr. T. Ya, betul. For example, sebagai contoh Panadol. Panadol memang tak sesuai jika pesakit ada masalah hepatitis atau cirrhosis. Tapi memang consult doktor dulu. Ya. Jadi maksudnya ubat seperti Panadol pun yang memang selalu kita pakai bila demam pun tak boleh dipakai oleh ubat pesakit yang ada masalah hati ya Dr. T. Jadi kalau mereka demam tu apa ubat yang kita boleh bagi tu Dr. T? Kalau mereka tak boleh Panadol. Sebenarnya jika Panadol nak pakai itu punya dos yang rendah. Tidak sesuai pakai itu punya, misalnya paling maksimum tak boleh pakai sampai 4 gram satu hari. So, jika pesakit ada itu masalah hepatitis, pakai Panadol okey, tapi memang nak control. So setiap hari memang lebih kurang don't more than 4 gram lah. Ya, jika ada hepatitis patient, cuba elakkan. Kerana hepatitis sebenarnya memang dia tak sesuai pakai Panadol. Ya. I see. So, maksudnya perlu berhati-hati dengan dosage dia ya, dengan jenis-jenis ubatnya ya. Memang I suggest to consult doctor first lah. Ya. Jadi Dr. T, mungkin dari segi pengalaman Dr. T, apakah masalah yang mereka selalu komplain, mereka selalu share dengan Dr. T jika mereka ada masalah liver cirrhosis ni Dr. T? Okay, liver cirrhosis patient biasa misalnya mata kuning, badan kuning atau itu punya ascites. So ini semua adalah komplikasi yang berkaitan dengan cirrhosis atau pesakit dia tak ada selera makan. So tapi itu punya komplikasi ini dia mungkin semakin teruk. So normally saya akan mencatatkan pesakit misalnya diet control dan kurangkan pengambilan garam, pakai ubat diuretik. So
Ini antara cara itu saja dan monitor regularly. Yes. Kerana cirrhosis patient memang dia risiko sangat tinggi boleh menyebabkan kanser hati. Ya. Jadi maksudnya mereka boleh ada kanser hati ya. Saya Ya. juga selalu berdepan dengan masalah pesakit yang ada liver cirrhosis ketika bertugas di hospital sebelum ni, di mana mereka selalu ada masalah batuk berdarah ya, kadang-kadang mereka boleh berak berdarah ya, kemungkinan ketika itu Yes. fungsi hati sudah tidak normal, jadi tidak boleh menghasilkan ejen pembekuh darah yang elok ya, menyebabkan selalu Ya, betul. banyak masalah Ya. pendarahan ya. Yes, betul. Okay. Jadi Dr. T, mungkin Dr. T boleh share mungkin tips penjagaan hati ataupun kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri sesi FB Live kita hari ini, Dr. T. Okey, penyakit paru-paru berair yang diakibatkan oleh penyakit kolesterol sebenarnya ada banyak sebab. Saya mencadangkan penonton-penonton jika ada itu punya paru-paru berair, jumpa doktor dulu. Misalnya seperti itu punya live talk yang dulu, paru-paru berair mungkin yang diakibatkan oleh penyakit gastro, mungkin berkaitan dengan penyakit itu punya buah pinggang atau paru-paru. So, yang penting jumpa doktor dulu dan buat itu punya ujian darat, buat penyiasatan yang diperlu dan carikan sebab dia dan dapat rawatan yang lebih awal. Yes. Jadi maksudnya perlu untuk kita kenal pasti dulu apa punca paru-paru berair tu ya, sama ada jantung ke ataupun paru-paru ke ataupun hati ya ataupun buah pinggang ya. Setelah kita kenal pasti baru kita boleh rawat dengan baik ya, apakah organ-organ sebenar yang terlibat yang menyebabkan paru-paru tu boleh berair ya. Ada juga netizen yang bertanya, Dr. T, dikata paru-paru berair ni adakah berpunca daripada mandi di waktu malam? Dr. T, betul ke? Tidak, tak ada berkaitan. Tak ada berkaitan. Jadi maksudnya bolehlah mandi di waktu pagi ataupun malam ya, tapi maksudnya perkara ini tidak memberikan sebenarnya kesan kepada paru-paru berair itu sendiri. Baiklah. Okey, baiklah Dr. T, nampaknya kita pun sudah mengakhiri sesi kita. Terima kasih banyak kepada Dr. T kerana sudi meluangkan masa dan pengalaman, ilmu, dan juga terima kasih kepada netizen yang bersama-sama kita dan bertanyakan soalan-soalannya. Semoga mendapat manfaat untuk hari ini dan kita jumpa lagi di sesi esok. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, bye-bye.